Assalamualaikum. Hari ini kita akan bincang mengenai fungsi dan tujuan kita bertakaful. Okey, sebelum tuan-tuan pergi ke fungsi dan tujuan takaful untuk badan dan tubuh kita, iaitu dipanggil sebagai takaful hayat. Untuk badan kita dan juga batang tubuh kita. Kita tengok juga fungsi takaful untuk kereta dan juga rumah. Bila kita faham fungsi takaful ini, baru kita faham bahawa takaful ini bukanlah satu beban untuk kewangan kita, tapi merupakan satu komponen kecil untuk melindungi kita punya perancangan kewangan. Kita pergi ke takaful kereta. Macam biasa, setiap tahun tuan-tuan akan renew takaful kereta ataupun takaful motor. Okey, apa function takaful kereta? Bila kita akan gunakan takaful kereta? Pertama sekali kita akan guna takaful kereta jika berlaku kemalangan. Kemalangan sama ada first party atau third party ataupun berseorangan, langgar pokok ke, langgar pokok ataupun langgar bumper belakang orang lain kan. Jadi bila berlaku kemalangan, takaful kereta akan cover cost repair. Contoh bumper jatuh kena cost repair 3,000. Tukar bumper. Jadi takaful akan cover repair kereta sebanyak 3,000 lah. Kemudian tahun depan NCD akan kosong balik lah, kena bayar balik full macam biasa. Itu fungsi takaful kereta. Tapi jika berlaku kematian ke atas owner, takaful kereta tak cover owner. Ada juga takaful kereta yang cover owner. Maksudnya papasan hibah kematian jika berlaku kemalangan atas pemandu kereta ataupun owner yang memandu lah. Ada, tapi kebanyakannya tak cover lah owner. Dia hanya cover kereta kalau kereta rosak. Ini takaful untuk kereta. Maksudnya kalau owner meninggal dunia, baki hutang kereta terhadap bank atau pinjaman terhadap bank perlu dibayar seperti biasa. Jadi selalunya waris dia ada dua pilihan, sama ada teruskan payment bayaran tertunggak kepada bank ataupun jual kereta, sebab dah tak ada orang nak pakai kan. Kalau kereta masih boleh guna lah. Kalau kereta dah total loss, maka selalunya tak boleh buat apalah kan. Hanya ada papasan untuk kos kereta. Contoh kalau kita buat sum cover untuk kereta 18,000, kalau total loss akan dapat 18,000 lah untuk owner. Untuk waris dan atau owner. Jadi owner atau waris boleh langsaikan bayaran tertunggak dengan bank. Okey. Tapi kalau berlaku kematian, kereta masih okey, baki tertunggak tidak akan di-cover oleh takaful kereta lah. Okey. Kemudian yang kita takaful yang kedua ialah takaful rumah. Okey, rumah. Yang pernah dengar pasal MLTT dengan MRTT. Okey. Itu ialah satu ialah insurans, satu ialah takaful. Okey. MLTT ialah takaful. Nanti saya cek balik saya letak dekat description. Apa kalau berlaku, apa yang takaful rumah cover? Takaful rumah cover kalau berlaku kematian owner, pemilik rumah. Kalau berlaku kematian pemilik rumah, baki tertunggak dengan bank, takaful akan cover. Takaful akan bayarkanlah untuk bank. Jadi baki tertunggak pada bank settle. Jadi rumah tu terus menjadi milik owner penama yang telah meninggal dunia. Jadi rumah ni boleh difaraidkan lah tanpa kita perlu risau tentang baki pada bank. Jadi takaful rumah melindungi rumah daripada tergadai atas bank. Jadi bank taklah lelong rumah kita ataupun jual aset kita, sebab ni ialah baki yang takaful cover. Okey. Tapi kalau berlaku kerosakan rumah, contoh pintu tercabut ke, tingkap tertanggal ke, takaful tak cover. Itu kita kena repair sendirilah, keluar duit sendiri. Jadi apa function takaful kereta dan takaful rumah ni? Dua-dua ni secara amnya bertujuan untuk melindungi simpanan dan investment kalau ada lah. Investment owner kereta atau rumah daripada dikeluarkan. Contoh kalau accident, owner tak perlu keluarkan duit simpanan dia
untuk repair. Dia hanya perlu gunakan takaful. Sama juga dengan rumah, kalau berlaku kematian, waris tak perlu keluarkan dia orang punya simpanan untuk bayar baki tertunggak kepada bank. Takaful dah settlekan. Faham kan? Jadi simpanan dilindungi, investment dilindungi. Protected. Itu function takaful sebagai pelan perlindungan kewangan. Bagaimana pula dengan takaful hayat? Sama juga, cumanya takaful hayat ni melindungi tubuh badan manusia. Macam ni tuan-tuan biasa puasa kan, jadi kurus sikit. Ataupun melindungi isteri atau anak-anak lah. Melindungi daripada apa? Melindungi daripada 5 musibah kewangan. Apa 5 musibah kewangan yang takaful hayat lindungi kita? First, ialah lindungi kita daripada kematian. Kedua, daripada sakit kritikal. Ketiga ialah daripada lumpuh. Keempat, daripada kemalangan. Dan yang kelima, pada kos rawatan hospital. Okey, ini adalah 5 musibah kewangan yang dilindungi oleh takaful. Maksud dilindungi ini bukanlah maksudnya kita terhindar daripada kematian atau terhindar daripada sakit kritikal, tidak, salah. Melindungi ni pada maksudnya bila berlaku daripada salah satu daripada musibah ini, selalunya kita akan kehilangan pendapatan. Contoh kalau berlaku kematian, waris atau isteri balu akan kehilangan ketua keluarga sebagai sumber utama nafkah. Kalau gaji suami 15,000, suami meninggal 15,000 pun hilang sekali. Jadi takaful akan cover dengan memberi bantuan kewangan bersamaan 10 tahun gaji. Inilah kita panggil sebagai pelan ganti gaji. Okey. Kemudian kalau berlaku sakit kritikal, lumpuh atau kemalangan, selalunya pencarum tidak dapat bekerja lagi sebab selalunya bos atau majikan bila ada pekerja yang sakit, dia akan minta kita VSS ataupun slow-slow untuk berhenti kerja sebab dia perlukan pekerja yang sihat. Atau kita lumpuh, memang confirm tak boleh dapat pendapatan, tambah-tambah orang yang berniaga. Kemalangan sama juga, mungkin MC sampai sebulan, 2 bulan terlantar ke hospital. Dan juga kos rawatan hospital yang tinggi. Okey. Jadi ini adalah 5 musibah kewangan yang dilindungi oleh takaful. Maksudnya kalau berlaku salah satu, tidak perlu kita keluarkan simpanan untuk cover sakit kritikal, tak perlu keluarkan simpanan untuk keluarkan duit kalau kita lumpuh, tak perlu keluarkan simpanan kalau berlaku kemalangan. Kalau kita ada simpanan 50,000, maka 50,000 ni masih boleh disimpan sebab takaful akan cover kalau berlaku 5 musibah kewangan. Dan 1, 2, 3, 4 ni bersifat pampasan. Pampasan ni maksudnya duit akan diberikan kepada pencarum sebagai bantuan ekonomi. Okey. So kalau pampasan 200,000 sakit kritikal, dia akan dapat 200,000 lah. Kalau 200,000 lumpuh atau kematian, dapat 200,000 lah. Maksudnya kalau berlaku lumpuh, 200,000 boleh digunakan oleh waris untuk jaga pencarum atau kita yang mencarum takaful. Okey. Kos rawatan hospital pula tidak bersifat pampasan tapi bersifat bayaran. Contoh kita ada 1 juta. Kita terlibat dengan, contoh kita didiagnos dengan sakit buah pinggang, kos rawatan 50,000. Okey. Jadi medical card yang kita kenal sebagai medical card akan tolong bayar 50,000 kos rawatan. Dia tak dapat 1 juta ni, tak dapat dekat kita. Sebab itu bila kita klien tanya, yang mana lebih penting? Pampasan, hibah ataupun medical card? Saya akan jawab pampasan lebih penting sebab kalau berlaku kematian, sakit kritikal, lumpuh atau kemalangan, kita tidak ada backup plan. Kalau kita ada perkeso, alhamdulillah lah, tapi perkeso pun tidak mencukupi, tidak akan sampai 200,000. Okey. Kos rawatan hospital, kalau kita tidak ada medical card, kita masih ada hospital kerajaan sebagai backup. Maksudnya medical card ni second option. Bila kita sudah mampu selesaikan pampasan kita, sediakan ganti gaji, hibah kepada ahli keluarga dan waris,
kemudian baru kita fikir untuk ambil medical card. Sebab kalau kita tak ada medical card, kita masih boleh mendapat rawatan di hospital kerajaan lah. Kerana kerajaan ada kita punya subsidi untuk kos rawatan. Bagus jugalah. Ini sistem subsidi kerajaan ni kita ambil daripada sistem UK, asal British lah, yang pernah menjajah kita menggunakan sistem mereka. Kalau dekat US, sistem rawatan mereka sangat mahal, tidak ditanggung oleh kerajaan. Itu saja setakat ni, saya tak nak lama-lama. Kita akan sambung pada part 2 nanti. Ini baru part 1. Saya akan sambung part 2 insya-Allah hari ni atau esok. Terima kasih.